لنبي الكريم وآله وأصحاب الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana dengan izin daripada Allah pada pagi ini kita dapat duduk bersama-sama dalam majlis ilmu, dan moga pada pagi ini kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Merujuk kepada kitab yang kita bahas pada pagi ini, kitab Ayyuhal Walad, maka kita bahas pada nasihat yang ketiga. Betul nasihat yang ketiga. Setelah pada kita berbahas dulu tentang nasihat yang kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitu tentang mudahnya memberi nasihat. Jadi pada pagi ini pada nasihat yang ketiga disebutkan ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Dia bagi tajuk ilmu ni yang kita kaji, yang kita belajar, walau banyak mana sekalipun, tinggi mana sekalipun, sijilnya tinggi sekalipun, ianya tak memberi manfaat kecuali diamalkan. Ilmu banyak sekalipun kalau tak amal tak guna. Sebab itu Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya, dia kata afdalul a'mal adwamuha wa in aqalla. Maksudnya sebaik-baik amalan itu yang istiqamah walaupun sedikit, walaupun tak banyak, sikit aja amalan tapi kita afdal daripada amalan banyak tapi tak istiqamah. Contoh wirid ribu-ribu satu malam tapi sekali je buat, daripada kita buat sehari 10 tapi berpanjangan. Jadi maknanya Nabi kata buat amalan itu istiqamah walau sedikit lebih baik daripada buat banyak tapi tak istiqamah. Kenapa? Sebab Nabi kata innallaha la yamullu hatta tamullu. Sungguhnya Allah Ta'ala ni dia tidak pernah jemu untuk memberi pahala sehingga kamu jemu untuk beramal. Maknanya Allah Ta'ala ni yang maha kaya, dia boleh bagi pahala berapa banyak hamba-hambanya buat, dia tak kira, dia boleh bagi sehinggalah hamba tu sendiri jemu beramal, letih kan. Jadi ketika itu Islam meletakkan istiqamah dalam amalan itu adalah benda yang dituntut. Istiqamah tak banyak tak apa, tapi yang penting istiqamah. Macam kamu menghafal Quran kan, satu hari satu muka ataupun satu hari setengah muka, tapi berhari-hari. Bila hari-hari daripada sikit dia jadi banyak, daripada buat banyak sekali je lepas tu tak buat. Sebab tu dalam kitab ni dia kata ilmu yang banyak itu dia perlu diamalkan. Ilmu yang banyak itu perlu diamalkan. Jangan jadi macam kata ulama-ulama pujangga. Dia kata apa? Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samaratin. Ilmu yang banyak tidak diamal
Macam pokok yang tak ada buah. Pokok hidup besar tapi buah tak ada, tak manfaat. Walaupun besar tapi tak ada manfaat. Kenapa? Buahnya tak ada. Jadi kat situ menunjukkan kepada kita betapa pentingnya beramal dengan ilmu walau sikit. Okey. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kita tengoklah kitab. Dia kata, "Wahai anakku yang tercinta, janganlah engkau jadi orang yang muflis, iaitu bankrupt pada amalnya, dan janganlah engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah. Dan yakinlah bahawasanya semata-mata ilmu itu belum dapat menjamin keselamatanmu di hari akhirat." Semata-mata ilmu tidak menjamin kita di hari akhirat. Semata-mata ilmu. Kalau tak belajar ataupun kita ni tak beramal dengan ilmu, sekadar ilmu je ada tapi tak belajar, maka kata Imam Al-Ghazali, benda tadi akan jadi muflis. Orang akan jadi muflis. Muflis ni bankrupt lah kan? Ilmu banyak, belajar tinggi, kitab banyak, tapi amal tak ada. Itu kedudukan muflis. Jadi kat sini dia kata ilmu yang kita ada itu perlu diamalkan. Perlu diamalkan. Barulah ilmu itu memberi manfaat. Barulah memberi kesan kepada kita. Ini menunjukkan amalan tu penting. Amalan tu penting. Dia bagi contoh, Imam Ghazali bagi contoh. Dia kata apa? Umpama kalau seorang itu ada memiliki 10 bilah pedang yang sangat tajam dan juga bermacam-macam senjata yang lain, dan dia pula adalah seorang yang berani dan sangat pandai dalam peperangan. Lalu datang seekor singa yang garang dan terus menyerangnya. Maka apa pendapatmu? Apakah semata-mata memiliki segala senjata tadi tanpa menggunakan sudah cukup untuk menangkis serangan singa itu? Sudah tentu tidak. Itu dibagi contoh oleh Imam Al-Ghazali. Kalau orang ada pedang banyak, ilmu main pedang pun tahu kan, tiba-tiba ada singa kat depan, tapi pedang yang banyak tak digunakan, maknanya dia tak dapat mengelak daripada serangan singa kan. Sekarang diam begitu aja. Dia nak bagi contoh apa? Ilmu tu tadi yang ada, dia perlu diamalkan. Kalau tak, macam kita berdepan dengan singa lah, senjata ada tapi tak guna kan. Artinya pandai mana pun bersilat, pandai mana pun berperang, pandai mana pun pakai pedang, tapi bila singa kat depan, pedang tak guna, maknanya mati gitu, kena makan dia singa. Sebab tu ilmu ni dia penting untuk diamalkan. Itu penting. Baik, segala senjata itu baru bermanfaat apabila ia digunakan oleh tuannya yang memiliki senjata itu. Dia macam supu macam ni lah untuk mudah misalan. Makan, kita nak makan, nasi ada, lauk ada dah, tapi tangan tak ambil kan, tengok aja, memang tak kenyang. Sampai bila pun tak kenyang kan. Mesti kena ada action, ambil, masukkan dekat mulut, kunyah, baru boleh kenyang. Jadi praktikal kena ada. Praktikal kena ada. Amalan kena ada. Macam kamu belajar sekarang ni, menghafal Quran. Itu menghafal baru. Menghafal pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, habis 30 juzuk. Cuba menghafal. Belum mengkaji ilmunya. Setiap hafalan yang ada itu belum lagi, baru menghafal. Walaupun menghafal tu pun di sisi Allah Taala dah dapat dah dia punya pahala dia, kedudukan dia. Di sisi hadis Nabi pun begitu juga. Disebutkan oleh Nabi, ahlul Quran ahlullah wa khassah. Ahli Quran itu ahli Allah dan orang yang istimewa dengan dia. Itu baru menghafal baru. Lepas tu daripada menghafal, mengkaji apa yang ada dalam isi kandungan Al-Quran kan. Punyalah hebat mengkaji tu. Punyalah hebat mengkaji.
Kamu tengok Al-Quran yang kita hafal, yang ada 30 juzuk, yang ada 114 surah, yang ada 6236 ayat tu, ya, yang mula dengan Fatihah, yang tutup dengan suratul Nas, Qul a'udzu binnas. Sebanyak ayat kita yang hafal tu, kalau kaji balik dalam kitab tafsir, ulama-ulama tak pernah berhenti daripada mentafsirkan Quran. Ya, kalau kamu kaji daripada dulu, daripada sejak pada zaman Nabi sampai hari ni, ada aja tafsir-tafsir yang baru, ya, tafsir-tafsir yang baru yang timbul daripada apa? Mengkaji Al-Quran. Kenapa? Sebab Nabi kata Al-Quran tu la tanqadi ajaibu, tidak habis keajaibannya. Yang 30 juzuk yang kamu hafal tu, Nabi kata Quran tidak pernah habis keajaibannya. Tak pernah habis. Bila kata tak pernah habis, artinya daripada zaman Nabi sampai sekarang ni, dikaji-kaji Quran masih lagi tak habis. Dan kata Nabi juga, dia kata la yashba'u bihil ulama. Quran ini tidak kenyang ulama dengannya. Ulama tak pernah kenyang. Maksud tak pernah kenyang apa? Kita ni kalau kalau makan, hari ni kita makan, tengah hari makan, petang makan, esok pun kita makan lagi. Lusa pun kita makan lagi. Seterusnya pun kita makan lagi. Kenapa? Kita tak pernah kenyang dengan nasi, kan? Dengan makanan. Macam itulah kata Nabi, kata kita dengan Al-Quran, ulama tak pernah kenyang. Hari ni mengkaji, hari ni esok mengkaji, lusa mengkaji. Sebab tu kita duk tengok bahawa daripada dulu sampai sekarang masih lagi ada tafsiran-tafsiran baru yang dinyatakan oleh para ulama. Kenapa? Nabi kata la tanqadi ajaibu. Quran itu tidak pernah habis keajaibannya. Jadi yang Ustaz nak fahamkan apa? Kamu sekarang ni baru menghafal. Belum lagi mengkaji, belum lagi macam mana nak ambil ayat Quran sebagai istinbat hukum. Sebab tu dalam kitab ni dia kata apa? Kalau sekadar ilmu saja tanpa diamal, maka tak ada jadi apa? Kata Imam Ghazali. Ilmu tu dia perlu dengan amalan. Barulah kamu akan nampak sebanyak ilmu yang ada di atas muka bumi ni semua merujuk kepada Al-Quran. Tak kira apa bentuk ilmu, semua merujuk kepada Al-Quran. Sebab tu dipanggil Ummul Kitab. Al-Quran tu sebagai Ummul Kitab, ibu kepada kitab, merujuk kepada Al-Quran. Tetapi macam mana nak faham gambaran dia? Itu yang kamu kena belajar, terus belajar. Mengkaji apa yang disebutkan oleh Nabi, apa yang telah dilakukan oleh para ulama untuk menguraikan isi kandungan Al-Quran. Jadi dia punya solusi atau resolusinya apa? Nak tahu dia punya banyak tak banyak, dia kena membaca dan beramal dengan ilmu yang ada. Itu Imam Al-Ghazali kata apa? Ilmu itu tak akan dapat manfaat kecuali sudah diamalkan. Bila amal baru tahu. Ya, bila amal baru tahu. Nak tahu semayang ni, kata Nabi apa? Kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sembahyang itu dia punya power, dia boleh mencegah kemungkaran dan kefasyakan, kekejian, keburukan dia boleh cegah. Itu Quran sebut. Nak tahu betul tak betul sembahyang ni boleh macam tu, buat dulu. Amal dulu. Hari ni sembahyang, besok sembahyang, lusa sembahyang, tengok. Dengan sembahyang tadi kita punya perangai buruk berhenti tak? Kita punya perangai keji tu berhenti tak? Kalau tak berhenti, bukan salah buat sembahyang tu. Sembahyang tu tak salah. Yang mana tak kena? Kita tu sendiri. Kena kaji ada yang tak kena. Kenapa? Sebab Allah sendiri kata sembahyang itu mampu memberhentikan segala keburukan dan kekejian. Jadi maknanya kalau buat sembahyang pagi, petang, siang, malam sembahyang tapi masih lagi PL tak boleh hilang, mana ada yang tak kena pada diri kita tu. Bermakna sembahyang tadi kita buat, mana kena lagi kaji apa yang tak kena. Sembahyang dia boleh memberhentikan segala benda-benda buruk. Tapi kalau sembahyang masih lagi buat benda buruk, mana kita tu ada yang tak kena. Amal yang kita buat tu tak betul. Masih lagi kena kaji apa yang tak betul dan perlu diperbetulkan. Itu penting beramal. Macam contoh inilah.
Orang cerita makan siakap 3 rasa ni sedap. Orang cerita. Nak tahu sedap macam mana? Orang cerita siakap 3 rasa ni sedap. Kan? Sedap siakap 3 rasa. Baru dengar cerita orang. Baru fakta ilmu. Nak tahu betul tak betul sedap ni macam mana? Makan lah. Kan? Kena makan. Praktik. Baru tahu sedap tak sedap. Jadi amal itu adalah merupakan penterjemahan hasil fakta ilmu. Ilmu yang kita ada, maka perlulah diterjemahkan dengan amalan. Cuma dalam Islam disebut gini, amal ni dengan ilmu yang banyak, Islam suka kalau amal itu mesti istiqamah. Afdalul a'mal adwamu wa in aqalla. Sebaik-baik amalan itu adwam, istiqamah walaupun sedikit. Sikit tak apa, janji istiqamah, jangan banyak tapi sekejap je. Kan? Wirid lepas mayang. Contoh, wirid pagi petang. Walaupun tak banyak tapi istiqamah. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis Nabi wiridnya istighfarnya 100. Kan? Tasbihnya 100. Kadang 70. Dia tak banyak. Tapi istiqamah hari-hari. Bukan kita nak banyak, tapi istiqamah. Istiqamah. Penting istiqamah tu. Sebab istiqamah tu bukan arahan Nabi. Istiqamah itu arahan Allah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tadghaw. Wahai Muhammad, kamu kena istiqamah macam mana kamu diperintahkan. Mana Nabi Muhammad pun diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk istiqamah. Dan memang Nabi Muhammad istiqamah sampai mati. Semayang dia jaga, wirid dia jaga, Quran dia jaga. Kita jadi umat Nabi Muhammad kena ikut macam mana Nabi ajar. Istiqamah. Ya. Jangan kita buat tak istiqamah, kejap buat kejap tak. Ataupun kita ni jenis nak buat banyak tapi sekali je. Kita tak istiqamah. Itu tak betul. Islam ajar kepada kita untuk belajar istiqamah. Penting. Sebab itu kata ulama apa? Al-istiqamah khairun min alfil karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Selalu Ustaz bawa contoh dalam bab ni antara Abu Hasan Al-Basri dengan Rabi'atul Adawiyah. Cerita pasal istiqamah ni penting. Beramal dengan ilmu ni kena istiqamah. Sikit tak apa, yang penting istiqamah. Ustaz lalu bawa cerita Abu Hasan Al-Basri dengan Rabi'atul Adawiyah. Suatu ketika Hasan Basri jumpa dengan Rabi'atul Adawiyah dekat tepi sungai. Maka Hasan Basri ni dia bawa sejadah, dia bentang atas air. Dia bentang. Bila bentang, Hasan Basri melompat dekat sejadah atas air, melompat. Maka Hasan Basri kata dengan Rabi'atul Adawiyah, wahai Rabi'atul Adawiyah, jom semayang atas ni, atas jadah atas air. Semayang atas sejadah atas air. Hebat tak hebat? Hebat. Kan? Kita semayang atas darat ni pun kadang-kadang tombang. Kan? Semayang atas darat punya ngantuk kuat tombang. Ini semayang atas air, belum pijak tenggelam. Kan? Tapi Hasan Basri dibentang, dia ajak Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah tengok. Masing-masing sama-sama dengan aulia. Rabi'atul Adawiyah ambil sejadah pula, dikibaskan atas udara. Kibas atas udara. Bila kibas atas udara, Rabi'atul Adawiyah melompat atas udara tu. Dia kata dengan Hasan Basri, dia kata, wahai Hasan Basri, jom semayang atas ni. Hasan Basri tak jadi naik. Kenapa? Apa yang ada pada Rabi'atul Adawiyah tak ada pada dia. Satu atas air, satu atas udara. Hebat tak dua-dua? Hebatlah. Atas air satu, atas udara satu. Tapi Rabi'atul Adawiyah cakap macam mana? Dia kata, wahai Hasan Basri, sesungguhnya apa yang ada pada engkau tu ikan buat hari-hari. Dia bagi perbandingan. Apa yang ada pada engkau tu
ikan buat hari-hari, engkau buat sekali. Apa yang ada pada aku, lalat buat hari-hari. Faham tak maksud dia? Ikan main atas air hari-hari, lalat terbang atas udara hari-hari. Jadi apa nak peliknya atas air dengan atas udara? Itu kata Rabbul Alamin. Yang Allah nak tengok pada engkau dan pada aku ialah engkau istiqamah ataupun tidak dalam syariat. Bukan kepada kelebihan karamah, tetapi istiqamah ataupun tidak dalam syariat. Jadi maknanya kita ni banyak ilmu mana ke, pandai mana pe, istiqamah itu penting. Sebab tu jangan kita tengok orang pelik, hebat orang tu. Jangan pelik. Tengok istiqamah ataupun tidak. Istiqamah ataupun tidak. Macam kamulah kan, duduk dekat madrasah, pagi boleh bangun untuk baca Al-Quran, pagi untuk ambil sabak, nanti lepas tu ambil prasabak, petang pula ambil mukhtar, kan? Biasa. Agak-agak bila benda ni yang jadual dekat madrasah ni bawa balik rumah, agak-agak ada tak? Kat rumah ada tak? Pagi sabak, lepas tu pukul 8.30 8 prasabak, malam mukhtar ada tak? Pagi biasanya Facebook, petang apa, game, malam YouTube, kan? Itu dia. Jadi maknanya apa? Tak istiqamah. Duduk dekat madrasah memang istiqamah, ada jadual dia, balik rumah hilang jadual habis. Padahal masa dekat madrasah jadi seorang Islam, balik rumah pun jadi orang Islam, tak bertukar pun. Tapi kita tak dapat mengaplikasikan, menterjemahkan macam tu. Itu satu kesilapan. Yang satu kesilapan. Kita beriman bukan sekadar masa kat madrasah, balik rumah pun jadi orang beriman. Jadi artinya jadual sebagai seorang Islam tetap kena ada. Istiqamah tu penting. Kan? Yang biasanya kelemahan orang Islam ni apa? Bila ada undang-undang, ada peraturan, ada masa, ada kelas, ada sekolah, masa tu dia ikut. Bila balik rumah hilang habis. Kan? Itu tak betul. Kita kena jadi orang Islam, berada di mana sekalipun kena jadi orang Islam. Beramal kena berada di mana sekalipun kena beramal. Itu dia. Itu baru betul. Kalau dekat madrasah boleh pegang Quran, balik rumah pegang handset, itu tak jadi. Itu bukan istiqamah. Boleh faham? Kalau dekat madrasah pegang Quran 24 jam, balik rumah pegang Quran terbalik, handset 24 jam, tak ada. Itu bukan istiqamah. Tapi kena latih diri macam tu. Kena latih diri macam mana? Kena istiqamah, beramal walau sedikit tapi istiqamah. Ajak agak-agak boleh? Boleh tak? Balik cuti, Quran dekat tangan. Bukan handset, Quran. Masuk duduk madrasah ada buat handset tak? Ada? Oh tak ada. Memang tak ada langsung. Kok kasih ustaz. Bawa tak bawa? Ustaz tak ada sah Memang tak ada lah. Oh gitu. Kalau kat tempat ustaz, handset bawa tapi serah kat ustaz. Kan? Serah ustaz pegang. Tapi biasanya kalau time cuti, kan? Ustaz biasa dengar, tak pernah dengar anak boleh kata, ustaz saya nak bawa Quran balik rumah. Tak ada. Mesti tanya ustaz, handset saya mana? Beza tu. Beza tu. Itu kat tempat ustaz lah. Nak balik cuti je ustaz, handset saya mana? Dia tak tanya Quran. Padahal hari-hari tu pegang Quran. Balik-balik, ustaz handset saya mana? Dia terbalik. Kamu tak ada handset, memang balik pegang handset terus. Ini satu kesilapan. Ustaz kata satu kesilapan kenapa? Kita terpedaya dengan dunia yang ada, sedangkan Al-Quran itu kitab yang canggih. Kita terpedaya. Ustaz nak sebutkan gini sikit ya. Contoh. Ni kotak 4 segi. Biasanya kamu pegang kulu kili pagi, petang, siang, malam. Betul tak? Kalau dekat rumah. Ustaz nak tanya kamu, handset dengan Quran mana lebih canggih? Handset dengan Quran mana lebih canggih? Handset lebih canggih kan? Handset kan? Ustaz buktikan Quran lebih canggih pada handset. Ustaz buktikan. Nabi sebut macam ni. Al-Quran kitabullah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hakamu ma bainakum. Hadis Sayyidina Ali, Imam Tirmizi sebut dalam kitab Fadailul Quran. Hadis ni panjang, dia sebut 20 perkara.
Tapi Ustaz nak sebut 3 perkara ni cukup nak menggambarkan handset ni tak canggih, Al-Quran lebih canggih. Allah Ta'ala kata apa? Kitabullah fihi naba'u ma qablakum. Al-Quran itu ada cerita sebelum pada kamu. Sebelum handset ni lahir atas alam muka dunia, Quran ada cerita dah dalam Quran. Bermakna maklumat Al-Quran, maklumat handset dengan maklumat Quran, mana lebih canggih? Quran dulu, handset tak ada, Quran adalah. Lepas tu yang kedua, Nabi kata wa hakamu ma bainakum. Al-Quran itu adalah perundangan sistem di antara kamu. Hakamu ma bainakum artinya apa? Al-Quran sesuai, relevance dalam mana-mana masa, tempat dan juga ketika, zaman. Dia sesuai. Yang ketiga, Nabi kata Al-Quran khabarum ma ba'dakum. Dia ada khabar selepas pada kamu, selepas. Kita dipanggil sekarang ni zaman sekarang. Selepas pada kita, apa dipanggil? Akan datang. Betul tak? Kita kata zaman kita ni zaman maju, zaman canggih, kena ada benda ni. Zaman kita ada zaman maju, kan? Tapi Quran ada cerita lepas pada zaman maju tu. Akan datang, Quran ada cerita. Handset ada cerita masa depan? Tak ada, kan? Cerita kartun ada lah, kan? Cerita kartun adalah cerita masa depan. Tapi handset tak ada cerita masa depan, dia cerita semasa. Tapi Quran khabar ma ba'dakum, khabar selepas pada kamu. Artinya handset dengan Quran, siapa lebih canggih? Quran lebih canggih, betul tak? Tapi orang lebih pegang handset daripada Quran. Maknanya orang tertipu. Itu sebab kita kena lihat baik, kenapa Nabi boleh merubah zaman. Nabi boleh merubah zaman dengan wahyu Allah Ta'ala, boleh merubah zaman. Apa dia? Zaman jahiliah sebelum kenabian, lepas kenabian dan kerasulan, zaman Islam. Berubah dalam tempoh 23 tahun, Nabi merubah zaman jahiliah kepada zaman Islam. Apa manhaj Nabi bawa? Al-Quran. Nabi bawa Quran, Nabi tak bawa handset. Sebab tu orang pegang Islam, pegang Quran, dia akan maju. Tapi orang pegang handset dia tak maju-maju, kan? Macam lepas ni balik, handset baling longkang, Quran pegang gulu gili. Boleh? Ya, ahli Quran. Ahli Quran, Quran jadi Quran berjalan. Berjalan baca Quran, duduk baca Quran, baring baca Quran. Tidur je tak baca Quran, kan? Baring boleh baca Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ma rabbana ma khalaqta hadza batila. Kan? Allah Ta'ala kata, dan orang yang ingat kepada Allah berdiri, berjalan, duduk, kan? Dan dia berfikir apa yang Allah Ta'ala jadikan, sehingga dia berkata, lahir daripada mulut dia, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau jadikan apa benda atas muka dunia itu bukan batil. Semuanya ada hikmah di sebalik apa yang Kau jadikan. Artinya bila kita boleh mengkaji macam tu, canggihnya Islam. Handset tak canggih, tapi orang pegang handset lagi, kan? Artinya kamu kena muliakan Al-Quran yang ada pada diri. Sebab tu Imam Al-Ghazali kata dalam kitab dia kata, ilmu ni dia kena amal. Ilmu yang kita ada tu kena amal, baru nampak dia punya kesan. Kalau tak amal, habis. Okay. Cuba kita tengok balik apa yang kata Imam Al-Ghazali kata. Dia kata, segala senjata itu baru bermanfaat apabila ia digunakan oleh tuan yang memiliki senjata itu. Maka begitulah keadaan seorang yang telah mengetahui ratusan ribu masalah ilmu, tetapi ia tidak beramal dengannya, maka segala ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali setelah diamalkan. Kan? Amal tu baru nampak, barulah kita duk tengok. Contoh, kalau kamu pergi tempat tuan, tempat-tempat tok guru, alim ulama, kamu pergi kat maktabah dia, ilmu banyak, kayak kitab banyak. Ustaz pernah pergi satu ulama dekat Seri Medan, Teluk rumah dia. Ada seorang ulama kat situ hidup lagi. Ustaz belum dengar berita dia meninggal. Masuk ke rumah dia, keliling penuh dengan kitab. Penuh macam-macam kitab dekat serambi tu, penuh keliling. Ustaz pernah dijemput ceramah kat situ. Cuma yang Ustaz sebut bila bual dengan
dengan tuan punya badan. Apa dia kata? Kamu jangan tengok kitab-kitab yang kat dinding tu, dia kata. Kamu kena tengok tuan dia yang ada kitab tu. Ilmunya kat situ, bukan dekat kitab. Kena tengok tuan dia tu. Tuan kitab tu kena tengok. Kenapa? Ilmunya ada kat situ, bukan dekat kitab. Macam tu. Maksud dia apa? Ilmu itu kena lihat daripada sudut pengamalannya. Amalannya apa? Bukan ada pada kitab, pada manusia itu sendiri. Kena tengok amalan. Jadi amalan tu penting. Amalan tu penting. Kalau kitab banyak, amalan tak ada. Kan? Sebab tu kita duduk tengok. Kadang-kadang orang ni kitab tak ada, tapi dia punya amalan hebat. Allah bagi ilmu dia tanpa ada kitab. Nabi kata apa? Man amila bima alima, wa rasulullah ilma malam ya'lam. Orang yang beramal apa yang dia tahu, Allah wariskan apa yang dia tak tahu. Amal apa yang kita tahu, dapat benda yang kita tak tahu. Itu hebat. Itu dah janji daripada Nabi SAW. Jadi nak tahu benda tu betul tak betul, amal dulu. Kena beramal. Kena beramal. Jadi kalau kita jumpa dengan seorang tok guru, dengan ustaz, jangan tanya, ustaz, ni kalau kita beramal macam ni dapat apa? Jangan tanya. Kan? Amal dulu baru tahu. Amal dulu baru tahu. Kenapa? Sebab hikmah yang Allah Ta'ala nak berikan kepada seorang tak sama. Yu'til hikmata man yasha, sama ni apa? Wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Ta'ala kata apa? Yu'tal hikmata man yasha. Hikmah ni Allah boleh bagi siapa yang dia nak. Allah boleh bagi. Tapi Allah kata wa ma yu'tal hikmata, siapa-siapa yang dapat hikmah itu faqad utiya khairan katsir, mereka itu akan mendapat kebaikan yang banyak. Hikmah Allah Ta'ala kalau bagi memang kebaikan yang banyak. Dan kebaikan yang banyak yang disebutkan dalam Al-Quran ni, walaupun ayat ni biasa kita baca, Allah gunakan ayat dan kaedah nahunya khairan katsira nakirah. Dia tidak makrifah. Khairan, baik yang tidak ditentukan apa baik itu akan dapat. Katsir, kemudian taukid, banyak pula, bukan sikit. Kebaikan yang banyak. Kalau Allah Ta'ala bagi kebaikan yang banyak. Sebab tu kamu tengok orang yang ahli Quran, orang yang betul-betul pegang Al-Quran, sejarah hidup dia takkan jatuh miskin, dia takkan jatuh melarat. Kalau betul-betul dia beramal dengan Al-Quranul Karim. Itu penting. Kamu jadi orang ahli Quran, dia kena faham benda tu. Bukan sekadar menghafal, kena mengkaji. Kena mengkaji. Lepas ni habis 30 juzuk Al-Quran, bukan sekadar berhenti habis itu je, kena terus belajar. Kena terus belajar lagi, kaji dan kaji dan kaji dan kaji. Kalau ikutkan manhaj untuk belajar, habis Quran 30 juzuk, dah habis syahadah, kemudian ambil alim. Kan? Ambil alim. Berapa tahun ambil alim? Kalau nak dapat Maulana Darul Hadis 8 tahun. 8 tahun. Itu paling kurang tu. 8 tahun. Tetapi ustaz dengar daripada sahabat ustaz, kan, yang belajar Darul Hadis di mana-mana pelosok dunia bab hadis ni, dia kata apa? Seseorang itu akan dibukakan futuh dalam belajar setelah paling kurang belajar 14 tahun. Belajar 14 tahun. Kalau orang mengaji hadis 8 tahun itu, untuk ambil Darul Hadis Maulana tu 8 tahun, maka dia kena tambah lagi untuk jadi 14 tahun. Berapa tahun lagi? 6. Betul tak? 6 tahun lagi. Bila 6 tahun lagi tu baru dapat dipanggil futuh. Baru dipanggil futuh. Futuh tu apa? Pembukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Sebab tu betul lah Nabi kata, ulama ni Al-Quran ni la yashba'u bihil ulama. Lama dia kata la yashba'u bil ulama. Ulama tidak akan pernah kenyang dengannya. Dengan Quran ni, kalau belajar betul-betul jadi ulama dengan ilmu-ilmu alatnya, maka dia akan kaji Al-Quran tak pernah berhenti.
Tak pernah berhenti. Cuba kita tengok orang yang mengaji, tanya Ustaz Nizam belakang tu, Ustaz kamu kan, mengaji tafsir daripada dulu, zaman daripada Nabi SAW turunnya ayat Quran, sahabat-sahabat Nabi meriwayatkan daripada asbabun nuzul, kemudian ditulis seawal kitab tafsir, awal-awal dulu tafsir Mikbas, tafsir Ibnu Abbas. Kemudian datang pula tafsir Qurtubi, kemudian tafsir Tabari, kemudian ada juga tafsir Al-Ghazali, kemudian ada tafsir Al-Jilani, kemudian ada tafsir kemudian daripada itu Ibnu Katsir, kemudian ada tafsir Adwaul Bayan, kemudian ada tafsir kalau yang kontemporer ini Asasut Tafasir Said Hawa, kemudian ada tafsir Zahratul Tafasir Muhammad Abu Zahra, kemudian ada tafsir Al-Munir. Ustaz tengok kat dalam tu ada tafsir Al-Munir, almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili, itu yang kontemporeri yang zaman hari ini. Mana sejak pada zaman Nabi SAW sampai hari ini ada saja tafsir-tafsir tulisan yang baru. Itu menunjukkan apa? Benar kata Nabi, la yasma'u bil ulama. Al-Quran ni tak pernah ulama kenyang dengan dia. Hari ini makan, besok makan, lusa makan, seterusnya makan sehinggalah bila-bila. Maknanya orang yang ahli Quran, yang beramal dengan ilmu, dia tak pernah kenyang dengan ilmu. Artinya minat untuk belajar, minat untuk mengkaji, dia tak akan mati. Kan? Walaupun orang kata dah habis belajar, dah, tapi minat belajar tak mati. Sebab tu orang-orang yang faham, orang ahli ilmu, bila dia ni walaupun dah sampai kepada menara gading, puncak ilmu, dia tetap bila duduk dalam halaqah-halaqah ilmu, dia masih akan duduk. Walaupun hak benda yang dia dengar tu benda dah biasa. Benda biasa. Kenapa? Sebab beramal dengan ayat Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir tu kalau orang mengaji nahwu, kalau orang mengaji bahasa Arab, disebutkan fadzakir. Zakir tu sulasi mazid bil harfin. Sulasi mazid bil harfin maknanya PL yang 3 huruf tapi tambah 1 huruf. Kan? Asal daripada wazan sarafnya fa'ala yuf'ilu taf'ilan, zakkara yuzakkiru tazkiran. Mana ayat Quran kata fadzakir, bermakna zakir tu litadhaif. Bina dia litadhaif. Masuk litadhaif tu apa? Gandaan. Artinya apa? Tazkirah, peringatan ni dia sentiasa berganda, berkali. Berganda, berkali-kali. Bermakna bukan sekali je. Kuliah bukan sekali, kena banyak kali. Bermakna peringatan tadi didengari banyak kali. Walaupun benda yang sama. Kenapa? Walaupun benda sama, bila banyak kali ingat, dia mesti tanfa'ul mu'minin. Dia akan memberi manfaat kepada orang beriman. Walaupun benda tu kita dengar hari-hari, kadang-kadang benda sama. Kan? Benda sama. Kenapa? Ulama syarahkan begini. Kali pertama dengar, melepaskan tuntutan fardu ain. Kali pertama dengar, belajar. Kali kedua, mungkin kali pertama dengar baru lepas fardu ain tapi faham belum lagi. Dengar lagi, kali kedua baru faham. Tapi kali kedua yang faham tu belum sempurna lagi. Kenapa tak ada amalan? Kali ketiga dengar baru nak beramal. Kali keempat pula dengar, amalan tadi tak sempurna, baru ada pengukuhan, baru ada kepahaman. Jadi banyak kali dengar. Artinya kita mendengar sesuatu perkara mesti bukan hanya sekali, kena selalu, banyak kali. Jadi tak bolehlah bagi orang yang bila dengar kuliah tu tiba-tiba dia dengar daripada mulut guru, tiba-tiba yang dia dengar tu benda dah pernah dengar. Dia kata, aku dah pernah dengar ni. Tak boleh. Kenapa? Sebab ayat Quran sebut fadzakir tu tadi. Dia tidak boleh hanya sekali dengar. Boleh faham? Kamu kalau sarapan pagi, hari ni nasi lemak, esok mi, lusa mihun, besok nasi lemak lagi, mihun. Kan? Berulang tak benda tu? Berulang. Makan tak makan? Bedal, tambah lagi. Kan? Maknanya apa? Benda yang sama. Benda yang sama. Artinya ilmu ni dia kena teruskan benda yang sama. Kan? Walaupun benda sama, kamu kena ingat tengok hari ni makan nasi lemak, besok mi, besok mihun, besok pula sama ulang balik. Kan? Benda yang sama, tapi apa kesan dia? Apa kesan dia? Macam kamu boleh faham tak? Hari ni makan nasi lemak, besok mihun, lepas tu mi, ulang balik pusing. Makan yang sama, apa kesan dia? Apa ni? Sekadar kenyang. Badan kamu makin kecil, makin besar. Dengan makanan yang sama, badan makin. Artinya dengan muzakarah ilmu, benda yang sama, roh makin bersihat. Mesti ada kesan.
Sebab Allah Ta'ala kata mesti ada kesan, mesti roh makin sihat. Benda yang sama kita dengar, tapi berkala mesti roh mesti sihat. Sebab Nabi kata begini, Nabi kata alaikum bimujalatil ulama'i wastima'il kalamil hukama innallaha yuhyil qalbil mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardil maitah bima'il martar. Kamu kena duduk dalam majlis ulama mendengar kalam hukama. Kenapa? Sebab Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah hidupkan bumi yang gersang dengan air hujan. Jadi kita duduk je tu, kalau bumi yang gersang dengan air hujan dia boleh subur, kan? Esok kena hujan, lusa kena hujan, makin subur tanahnya. Manusia bila duduk dalam majlis ilmu, walaupun dia duduk tadi, dia dengar benda yang sama, sebenarnya hati dia tadi tu, hatinya Allah Ta'ala hidupkan dengan cahaya hikmah. Jadi ilmu tu, kata Ibnu Mas'ud, innal ilma nurun, ilmu itu adalah cahaya. Maka dia akan menerangkan hati manusia. Sebab tu duduk dalam majlis ilmu ni, walau kat mana-mana sekalipun kita dengar, kadang-kadang benda yang kita dengar tu benda yang sama, jangan kita kata dah dengar lah. Jangan. Kenapa? Dia memberi bekas dalam diri, dia memberi bekas dalam hati, dia akan menyuburkan rohani. Sebagaimana kamu makan, badan makin besar, betul tak? Makan benda yang sama tapi badan makin besar, mesti ada kesan. Kalau makanan itu memberi kesan kepada jasmani, artinya ilmu itu memberi kesan kepada rohani. Ilmu tu memberi kesan rohani. Cumanya biasanya kita amat terasa terkesan dengan jasmani. Kan? Kita ni amat terasa biasanya terkesan dengan jasmani. Kenapa? Bila kita makan, kita rasa badan aku dah berat, badan aku dah besar. Kita dah rasa perubahan tu. Kita nampak perubahan tu depan mata. Tapi kita jarang nampak perubahan rohani. Kenapa? Kita tidak merasai bagaimana makanan jasmani. Kalau kita merasai dia sebagaimana kita makanan jasmani, maka perubahan rohani itu akan dirasai sebagaimana perubahan jasmani. Makin besar badan, makin besar, kita akan rasa. Begitulah dia rohani manusia yang kita kena faham. Boleh faham? Ini penting. Sebab itulah muhasabah tu penting. Muhasabah tu penting. Orang kata merenung diri kita tu penting. Ada muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita kena kira diri kita belum pada kita kena kira. Itu kepenting. Kena ada konsep tu, kena ada dalam diri kita macam tu. Boleh faham? Jadi dia punya conclusion, solusinya pada pagi ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ialah beramal dengan ilmu. Sikit mana pun beramal. Jangan kita tunggu banyak ataupun tunggu orang panggil ustaz baru nak beramal. Tunggu panggil tok guru baru nak beramal dah. Kan? Batu ustaz pernah belajar dengan tok guru ustaz. Ni tok guru ustaz dulu. Kalau dulu ustaz belajar duduk macam kamu, sekarang ni ustaz dah boleh mengajar. Tapi bila tok guru ustaz belum meninggal lagi, dia panggil ustaz datang berceramah, dia boleh duduk sama. Ustaz bercakap, dia duduk kat bawah. Padahal dia seorang guru, kan, yang telah mendidik kita, boleh bercakap macam dia. Tapi bila dia panggil kita, dia boleh duduk dekat bawah. Kenapa? Dia tahu kemuliaan ilmu tu. Mendengar saja itu, dia akan menghidupkan hati, walaupun daripada siapa sekalipun. Sebagaimana kalau kita tengok dalam sejarah Islam, bagaimana Imam Syafi'i sebagai tok guru kepada Imam Ahmad. Dia tok guru kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad ni anak murid, kan? Tetapi seorang tok guru bila dia pergi ziarah rumah anak murid dia, anak murid dia layan, dia makan betul-betul. Itu cerita Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Nak tahu cerita tu macam mana? Nanti Ustaz sambung akan datang. Itu sebagai clue je. Dia ceritanya panjang, kan? Ceritanya panjang. Kisah pasal makannya. Pasal makan. Kita ni kadang makan bukan milik, tapi cerita Imam Syafi'i macam mana dia makan. Sehingga dia makan ni, kata Imam Syafi'i sendiri, dia makan tu macam mana nanti Ustaz cerita. Tapi yang Ustaz nak sebutkan ujung, dia kata sesungguhnya dia makan tadi tu mengubati jiwa dan rohani dia. Makan dia tu, makanan yang diberikan oleh Imam Ahmad tu mengubati jiwa dan rohani. Kita ni makan sekadar kenyang je tadi tu, kan, perut aja, tapi rohani tak rasa apa-apa. Tapi kalau orang faham, kan, kalau orang faham, bila makan ni rohani dia akan terkesan.
cerita Imam Syafi'i dengan Ahmad Ibn Hanbal. Macam mana ceritanya? Kita sambung akan datang. Untuk pagi ini cukup sekadar tu. 4 minit lagi ke 10. Bual dah 1 jam rupanya. Kan? Itulah dia. Sesungguhnya duduk dalam majlis ilmu ni, kan, kita tak terasa kadang-kadang. Kan? Tak terasa. Rahmat Allah Ta'ala turun. Sekali cakap 1 jam dah. Kan? Itu nikmatnya duduk dalam taman syurga. Nikmatnya duduk belajar. Kan? Kita tak lara, walaupun duduk saja dapat ilmu yang banyak. Jadi cukup sekadar tu. Saya rasa 1 jam kita berjumpa, banyak dah tu. Cuma nak ingat, wallahualam. Kan? Betul tak? Nak tanya ni, pegang pen, pegang buku kan. Apa yang kamu catat, yang kamu dapat daripada Ustaz? Ustaz nak tahu apa tu? 1 atau 2, apa yang kamu catat? Sebut. Amal itu walau sikit istiqamah. Betul. Yang kedua? Ilmu penting amalan. Betul, alhamdulillah. Mana betul lah dengar tu. Tak salah tu. Kadang-kadang dia pegang pen, pegang buku, kan? Dia tak tulis, dia lukis kartun Doraemon. Kan? Boleh juga gitu. Ustaz biasa sebagai tok guru, sebagai ustaz ni dulu masa kat sekolah macam tu. Masa mengajar kat madrasah macam tu. Kita mengajar tengok macam pegang, macam dia tulis. Sekali tengok muka kartun Doraemon ada. Bukan apa yang disebutkan. Tu. Ingat kamu kena ingat, belajar kena ada dhabit. Kena ada dhabit. Tahu dhabit? Artinya tadi ustaz baca, tengok ada benda ustaz cakap tu tak ada kat situ. Dhabit tepi tu. Kena dhabit kat tepi tu sebagai untuk ingat, rujukan balik. Kan, kena dhabit. Kenapa? Sebab bila nanti kita baca balik, tengok dhabit tu, kita akan dapat imajinasi mulut ustaz cakap apa. Itu barakah ilmu tu. Kan? Dhabit. Jangan tengok gitu je. Kena dhabit. Lepas tu kitab kena ada, pen pun kena ada. Dan kena perhati, fokus, baru kita boleh dhabit. Kalau tak, memang tak dapat lah. Kan? Tu ilmu dia, pengembangan dia, rahmat dia, barakah dia cukup luas. Sebab tu masa ustaz belajar dengan Tok Ustaz, bila dia huraikan hadis Nabi, la tanqadi ajaibu, tidak akan habis keajaiban dia. Macam mana Tok Ustaz ajar? Dia kata, kamu ikut setiap mana kuliah saya, tengok apa yang saya kata, tajuk yang sama. Ustaz ikut kuliah dia. Setiap satu kuliah mesti ada penambahan dan penguraian. Tak sama dengan yang sebelumnya. Kenapa? Sebab tadi man amila bima alima warasallahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang beramal apa yang dia tahu, Allah wariskan ilmu apa yang dia tak tahu. Ilham, anugerah daripada Allah Ta'ala itu cukup luas. Wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sebab itulah kita ni kena duduk dalam majlis ilmu, walaupun benda yang kita dengar tu dah biasa. Kenapa? Dia membuka akal kita, membuka rohani kita, menyihatkan tubuh badan kita, merawat tubuh kita. Sebenarnya begitu. Jadi rohani kita terpelihara. Bila rohani terpelihara, jasmani akan follow. Dia akan ikut. Wallahu a'lam. Sekadar itu untuk pagi ini. Moga-moga kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa 'amalan mutaqabbala, wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan, wa yaqinan shadiqan wa dinan qayyiman. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.